Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita meneruskan lagi majlis ilmu kita mempelajari sebuah kitab yang berjudul Syifaul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ashi, seorang ulama daripada Aceh. Pada malam ni kita akan melihat beberapa hadis Nabi SAW berkaitan tentang kelebihan azan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Al-babu as-sabi'u fi fadilatil azan. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bang. Bab yang ketujuh ini membicarakan kelebihan azan. Kelebihan azan. Azan yang memberi maksud iaitu memberitahu pada bahasa. Adapun pada istilah syarak, azan ini dengan lafaz yang tertentu, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW menyatakan tentang lafaz azan yang biasa kita dengar, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehinggalah akhirnya. Dan azan ini banyak kelebihannya dan terhasil sunnah azan dan iqamah bagi yang sembahyang berjemaah walaupun didengar oleh seorang daripada mereka. Contohnya azan ni yang dengar seorang je. Kemudian lepas tu ramai orang sembahyang jemaah, terhasil juga fadilat azan ataupun telah terlaksanalah keperduan azan dalam satu tempat tersebut. Dan azan ini perlu dilaungkan kerana ia merupakan syiar. Sekiranya satu tempat tersebut tidak dilaungkan azan, maka ianya menjadi dosa. Sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama fiqh, al-azanu wal iqamatu fardhu kifayatin lil jama'ati. Sesungguhnya azan dan iqamat itu fardhu. Itu dua-dua itu fardu. Fardu apa? Fardhu kifayatin, iaitu merupakan dua-dua itu fardu kifayah lil jama'ah, iaitu bagi sembahyang jemaah. Wa alaihi law tarakahuma ahlu baldatin, kerana hukumnya fardu kifayah, wa alaihi hadzal hukum, di atas kewajiban hukum iaitu fardu kifayah ini, law tarakaha ahlu baldatin, kalau sekiranya penduduk kampung itu meninggalkan azan dan qamat, qutilu, hendaklah diperangi mereka. Oleh sebab itu, walaupun waktu PKP azan tetap dilaungkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walau urida al-iqtisar ala ahadihima, kalau nak meringkaskan di antara azan dan qamat mana terlebih afdal, fal azanu aula wa huwa afdal,
dan azan itulah terlebih aula, terlebih utama dan terlebih afdal. Ini hukum dari sudut azan. Apakah kelebihan azan? Hadis dia kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azzana lis-salati sab'a sinina muhtabisan kataballahu lahu bara'atan minan nar. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Majah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya yang berbunyi, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa bang ia 7 tahun lamanya, padahal ia, iaitu muazzin tadi, menuntut pahala daripada Allah Ta'ala, nescaya menyurat oleh Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Maknanya dalam tempoh yang lama. Seorang ni azan tidak mengharapkan yang lain, melainkan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kelebihan azan ni lebih besar daripada kelebihan imam. Kalau dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan upah. Kalau semata-mata azan dibahaskan oleh ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, di antara al-Imam Mawardi. Seorang ni azan, dia azan juga dia minta upah. Adakah boleh atau tidak boleh? Ada ulama kata azan tidak boleh mengambil upah, kerana sesungguhnya azan itu ialah sesuatu yang menghampirkan diri kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Untuk membolehkan muazzin dan juga imam ini mendapat upah, maka dia kena ada kerja yang lain. Sebagai pegawai masjid, bertugas menjaga masjid, mengemaskan dan sebagainya, ataupun memastikan kebersihan masjid, dan juga di sudut keselamatan masjid, yang dinamakan pegawai masjid, maka mereka ni berhaklah mendapat gaji, dapat upah. Semata-mata azan, ada ulama menyatakan tidak boleh mendapat upah. Kerana apa? Kerana ianya adalah taqarrub ilallah. Ada ulama yang menyatakan boleh mendapat upah kerana bukan semua orang ada suara, kerana dia mempunyai suara yang lantang dan suaranya anda sautan, iaitu di sudut kelunakan suara yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka anugerah Allah ini ianya berhak mendapat upah. Ini dibahas oleh ulama begitu panjang. Ala kulli hal, untuk mengelakkan daripada beberapa pandangan ulama, maka kita ambil pendekatan bahawa Bilal yang dilantik ini bukan semata-mata azan, tapi dia adalah merupakan pegawai masjid yang bertugas untuk menjaga masjid tersebut. Seterusnya lagi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Walaupun dalam kitab kita ni tak sebut. Mana dalam kitab ni tak disebut, mana orang mengaji ni dah tahu dah riwayat. Dah tahu riwayat. Mengapa kitab-kitab Jawi ni tidak ada riwayat? Sebab tok guru yang mengajar tu dia dah tahu dah ini riwayat mana. Tapi kerana di zaman sekarang ni orang kurang ilmu, terpaksa dihidangkan semua. Riwayat siapa, juzuk ke berapa, hadis ke berapa. Maknanya orang sekarang ni kurang ilmu. Orang dulu dia banyak ilmu, titik pun tak ada. Kitab Jawi tak ada titik, tak ada koma, tak ada tanda suruhan, tak ada. Sekarang ni terpaksa letak koma, titik, tanda suruh, macam-macam lah. Sebab dia tak tahu macam mana cara nak baca, waktu bila nak berhenti, waktu bila dia tak tahu. Terpaksa dihidangkan, kerana orang sekarang ni tak pandai. Orang sekarang ni kurang pandai. Terpaksa pula letak nota kaki, jilid ke berapa, cetakan mana, tahun bila, ada tarikh, tak ada tarikh. Kalau tak ada tarikh, tanpa tarikh, semua kena tulis. Semua kena tulis. Sebab dia tidak mengaji kulit ke kulit begitu. Sebab mengaji bukan kulit-kulit.
walaupun dia bergelar doktor, dia buat PhD hadis, bukan dia mengaji hadis pun. Berani potong telinga saya. Mengaji Sahih Bukhari, tak ada mengaji. Kalau ambil pun tebuk-tebuk sikit je. Bab solah. Dan tu waktu menulis bagilah contoh, bagilah tajuk pengajian hadis di masjid-masjid di negeri Melaka. Satu kajian masjid-masjid daerah di negeri Melaka. Buat satu kajian. Buat kajian. Setakat mana temu ramah orang. Dapatlah PhD hadis. Dapatlah PhD hadis. Adakah dia ulama hadis? Belum tentu. Orang yang ada PhD hadis belum tentu dia mengaji hadis. Dia mengaji pun minta tebuk-tebuk ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Hadis seterusnya. Dan hadis yang seterusnya. Barang siapa bang ia setahun. Barang siapa yang azan ia setahun. Hadisnya yang berbunyi man azana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannatu, rawahu Ibnu Majah wal Hakimu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man azzana sintai asyrata sanatan, barang siapa yang bang ia setahun, nescaya wajiblah baginya syurga. Dan barang siapa yang azan selama 1 tahun dia jadi muazzin, muhtasiban, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, bukan mengharapkan lain, wajabat lahul jannatu, maka wajiblah ia mendapat syurga, mana layak dia masuk syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak. Sunan Ibnu Majah dan juga Mustadrak Imam Hakim. Mana ada riwayat? Bukan kitab kuning semua dah. Tapi ada riwayat. Saya sebutkan riwayatnya supaya jangan orang petikai. Ada orang kata Ustaz Syukri ngajar kitab kuning ni, jadi kuning kita. Iaitu entah ngajar kita apa? Entah ngajar kita apa pula? Kita sebutkan mana riwayat, apa hadisnya, kerana pengarang kitab ini kita yakin kerana dia mengaji dengan ulama yang alim. Dia adalah tersenarai di antara ulama-ulama Aceh yang alim. Masyhur dengan kitab 7 ini adalah kitab yang masyhur. Kalau duduk di Aceh tak mengaji kitab 7 ni, mana tak sempurnalah pengajian di pondoknya. Ada 7 kitab. Sehingga sampai di Riyadh, ketika mana saya tiba-tiba di Jamiah Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud ni, Jamiatul Imam Muhammad Su'ud di Riyadh, ketika lawatan ke universiti, kita melawat, tiba-tiba saya dapat hadiah. Saya melawat di maktabah universiti tersebut, dia bagi hadiah kat saya satu kitab, satu kajian daripada orang Indonesia, satu kajian. Kebetulan saya pun nak baca kitab ni di masjid ni, sebab susah nak cari dalam internet semua riwayat hidup Syekh Abdullah Al-Hadshi ni, dan juga kajian dari sudut 7 kitab ini. Pelajar Aceh telah buat PhD di Jamiatul Imam di Riyadh, buat kajian tentang pengajian-pengajian juga di Aceh, dan menyebut nama-nama kitab dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Syair-syair semua dalam ni, bermula pada awal ni semua diterjemah dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, maknanya saya tercari-cari manakah rujukan, mana nak cari tengok dalam internet, tak ada sikit je. Rupanya ada pelajar yang telah membuat kajian PhD menerusi pengajian-pengajian di Aceh. Di antara kitab yang dikaji ialah kitab kita ni. Mana kitab yang kita kaji ni telah dikaji oleh ulama, telah
sudah menjadi masyhur sehingga tersimpan kajian tersebut di perpustakaan yang begitu besar, lebih kurang 4 tingkat besar, kalah UAE lagi, 4 tingkat besar yang begitu besar di Jamiah Imam di Riyadh. Ini mana kita ni masyhur, ada tersimpan di maktabah di sana. Orang lain dia bagi hadiah lain, saya dia bagi hadiah lain. Alhamdulillah, mana Allah izinkan untuk membaca kitab ni, ini ada sandaran dia, ada sandarannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, timbul persoalan, kenapa Nabi SAW menyebut 12 bulan, iaitu setahun? Apakah hikmahnya? Hikmahnya dihuraikan oleh ulama hadis. Sebab apa 12 bulan, iaitu 1 tahun? Wa hikmatu zalika anna aksara ma ya'murul insanu min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam 120 sanatan. Hikmatnya, kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umurnya kalau panjang pun sekadar 120 itu kira panjang lah tu. 90 naik 100 dah melebih dah. Kalau nampak sihat pun saja gagah-gagah. Naik 100 120 ni itulah di antara umur yang kebiasaannya setakat itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 bulan ini kerana telah kita pahami dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa bil hasanah falahu 10 amsalihha, barang siapa melakukan satu kebaikan baginya 10. Maka 1 tahun dia selama 1 bulan kali 10 kali 10 mana 12 bulan umurnya, mana satu kebaikan 10. Oleh sebab itu 10 itu menduduki bagi keseluruhannya, maka 12 kali 10 berapa, Jeffrey? 12 kali 10 120. Oleh sebab itu ulama menyebut annal ashra yaqumu maqamal kulli, sesungguhnya 10 itu menepati keseluruhan. 12 kali 10 jadi 120. Seolah-olah kalaulah umur seseorang itu dalam dunia ni 120 tahun umurnya, kalau dia menjadi muazzin selama 1 tahun, pahalanya seolah-olah 120 tahun. Ini ulama hadis huraikan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allahu akbar. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan barang siapa siapa yang azan, maka semayang 5 waktu. Kemudian dia semayang 5 waktu, jangan azan dia balik gitu. Jangan azan balik. Semayang 5 waktu padahal percaya ia akan dia. Mana percayakan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan bahawa azan itu adalah perkara syariat. Matan hadisnya yang berbunyi, man azzana 5 salawatin, barang siapa azan 5 waktu, azan kemudian semayang, imanan, beriman, mana tasdiqan bi annal, dan membenarkan bahawa bi annal azana min umur syariah, azan ni adalah urusan syariat.
perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat, wahtizaban, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, nasai diampunkan oleh Allah dosanya yang telah terdahulu. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Mana barang siapa yang azan kepada sembahyang 5 waktu, padahal percaya ia akan dia, percayakan apa? Imanan, sesungguhnya azan itu adalah perkara syariat, dan menuntut ia akan pahalanya, mengharapkan pahala daripada Allah, dan saya mengampunkan oleh Allah Ta'ala baginya akan barang yang dahulu pada dosanya. Allah ampunkan dosa. Oleh sebab itu bagi orang yang azani, ada perkara-perkara sunat bagi dia. Disunatkan pada azan dan qamat. Yang pertama, al-qiyam, iaitu berdiri. Jangan pula tengok dalam YouTube banyak sekali muazzin di Masjidil Haram, dia duduk kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin tu kan dah tua kan, yang seorang tu duduk kan. Dia rupa semayang pun kat atas, imam kat bawah. Saya masa jadi tetamu daripada Universiti Jamiatul Imam, jadi bila kita pergi ke Madinah dan pergi ke Mekah, diberikan sebagai tetamu sebab para hakim daripada Malaysia, jadi tetamu. Kita pun duduk ke atas sebab nak masuk raudah supaya tak ada orang. Masa tu dia pergi peralau semua orang, dan tu bagi kita semayang kat raudah selapang-lapang kan. Begitu juga untuk mencium Hajar Aswad. Jadi duduklah atas, rupanya atas ni begitulah, dan ramai staf-staf mereka ni yang semayang di atas. Semayang di atas, boleh tengoklah skrinnya, boleh tengok skrin. Sebab selagi mana dinamakan masjid, selagi itu boleh kita semayang. Tok Bilal pun duduk atas. Kalau hilang bunyi habis, kalau tiba-tiba tak nampak arahan, WhatsApp pula dia pun tak tahu. Tok Imam sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi setakat ni tak berlaku lagi ya. Jadi sunatnya, bukan jadi wajib, sunat bagi Bilal berdiri. Mana orang tahu Bilal dalam bilik, dia nak duduk pun dia boleh duduk. Kata lengoh lah aku, duduk dia kata. Makruh. Sunatnya ialah berdiri. Yang kedua, at-taharatu minal hadasain, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hukumnya makruh kalau dia azan dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, wa adamut taghanni bihima, dan jangan terlampau melagu-lagukan azan ni. Tampaklah lagu. Jangan melagu-lagu. Oleh sebab itu jangan hayya 'alas salah, bukan hayya salah, jadi ujung bawah ni taghanni. Bukan hayya salah tu. Hayya 'alal falah, cuba tengok azan ni, memanglah panjang suara. Hayya 'alal falah, ini taghanni, ma yanfa', tak ada faedah. Tak ada faedah. Biar jelas sebutannya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Jangan adamut tamtid. Tamtid ni pun juga yang sebutannya sehingga lari, dia terlampau berlagu. Memanglah azan ni ada lagu ras, ada lagu, contohnya daripada Mekah kebanyakan lagu mereka ni lagu Hijaz, lagu Hijaz. Kalau Mesir ni terkena ras, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Daripada awal lagi dia tinggi. Ras kan? Piramli tak tahu lagu apa. Nah begitu. Dia ada nama lagu ini bukan datang daripada Islam. Lagu bukan datang daripada Islam. Siapa mengaji lagu ini, lagu Bayyati, ini lagu Ras, ini lagu Nahwan, ini lagu Sika, ini lagu contohnya Jaharka. Lagu bukan daripada Islam. Nama-nama lagu ni orang belajar nyanyi pun belajar lagu. Contohnya Ummi Kalsum, terkenal penyanyi Mesir. Wah, dia bila menyanyi kadang-kadang dia bawa lagu Ras, irama Ras, kadang-kadang dia bawa lagu Bayyati Masri, kadang-kadang dia bawa lagu Nahwan. Itu sebab kalau duduk Mesir nak belajar lagu, kita ambil satu kelas musiki, nama dia music. Belajar lagu do re mi fa sol la, begitu lah. Belajarlah innal ladzina kafaru. Yang qori ni lagu lah, ikutlah belajar. Lagu ni ialah bukan daripada Islam. Nahwan, orang Nahwan. Nahwan ada satu tempat. Lagu Ras, lagu Kurdi, orang Kurdi. Orang Kurdi. Kemudian diadaptasikan dalam pembacaan Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yataghanni falaysa minni." Barang siapa yang tidak melagukan Quran bukan daripada aku. Maksud lagu itulah bertajwid. Ialah tajwid. Kalau orang betul tajwid dia, sedaplah. Kalau dia lagu sedap pun tajwid tak betul, jadi tak sedap. Tajwid betul, dah ada suara, alhamdulillah. Lagu nak belajar tidak menjadi salah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Benar-benar hikmah ini adalah seumpama barang hilang daripada orang beriman, di mana sahaja ia dapati, maka pungutkanlah. Mana nak menuntut, nak belajar lagu Bayyati, ada Bayyati Masri, ada Bayyati Suri, nak belajar ahlan wa sahlan, nak bagi mensedapkan bacaan. Tetapi jangan sampai membelakangkan ilmu tajwid. Jangan membelakangkan ilmu tajwid. Tajwid itu lebih penting. Dan seterusnya lagi, waliltifat bil wajhi la bis sadri. Bila azan ni hayya 'alas salam, kepala sahaja menghadap sebelah kanan, jangan dada-dada. Hayya 'alal falah, kepala sahaja. Ini sunat, yaminan wa shimalan. Dan yang keenam, menghadap kiblat. Ini perkara sunat. Dan seterusnya lagi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hadis. Ini hadis lagi. Dan banyaklah kelebihan azan ni dalam beberapa riwayat yang lain. Al-muazzinu, orang yang azani, man azzana, barang siapa yang azan, dia tidak menuntut pahala, tidak menuntutkan upah, melainkan pahala si Allah Ta'ala. Du'iya yaumal qiyamah, besok dipanggil pada hari kiamat. Wa waqafa ala babil jannah, dan dia diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, diri depan pintu syurga. Faqila lahu, dikatakan kepada ni, ishfa' liman syi'ta, berilah syafaat siapa-siapa kau nak bagi syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Allahu akbar, kelebihan muazzin. Sama balik kita kata, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, 3 golongan ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri, asy-syahidu. Yang pertama kita tengok
hadis kena sabda Nabi SAW, 3 kaum lagi akan memelihara akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur. 3 golongan ini Allah Ta'ala peliharakan ia daripada azab kubur. Yang pertama asyahid. Yang pertama iaitu orang yang mati syahid. Orang mati syahid mana? Iaitu syahidul akhirah. Ada syahid akhirah, termasuk juga syahid akhirat dan syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat itu syahid dalam medan peperangan mempertahankan Islam, gugur dalam medan peperangan. Syahid dunia akhirat. Syahid akhirat ada orang mati kerana macam kena COVID kan, syahid mati dia nak menyelamatkan orang, dia juga kena. Frontliner duduk depan, bertugas, dia kena syahid. Syahid ni orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang kena ada angin puting beliung lah. Semua ini adalah syahid. Man mata bihadamin, siapa mati kena dihempapkan oleh pokok ataupun dihempapkan oleh bangunan-bangunan yang runtuh, mati dia syahid. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni kena mandi, kena kapankan dan kena semayangkan dan kena tanam. Di antaranya au hariq, terbakar, ataupun orang yang mat'ub, iaitu sakit perut, mati. Barangkali bolehlah zaman sekarang orang kena kanser, dia sabar dengan ujian Allah, syahid lah dia. Kurus mati terus. Kemo habis. Terus koma, titik terus mati. Contohnya. Anakala syahidud dunia wal akhirah. Ada syahid dunia akhirat, itulah orang yang syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah, memerangi kafir musyrikin, maka gugur dalam medan peperangan, maka mereka ini syahid. Syahid. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, al-muazzinul muhtasibu kasyahid. Riwayat yang lain, adapun muazzin yang mengharapkan pahala si Allah Ta'ala seumpama orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, al-mutasyahhidu kal syahidil mutasyahhid, iaitu seperti orang yang syahid berlumuran darahnya. Bila berlumuran darah ni, ditanam sekali dengan darah-darah tersebut, tak ada dengan pakaian-pakaian dia di dalam kubur. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Begitulah kelebihan orang muazzin, seperti itulah kerana ianya akan dipeliharakan oleh Allah. Seterusnya lagi, dan kedua orang yang bang dengan kerana Allah, dan seterusnya yang kedua ni muazzin. Muazzin azan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, muazzin ni tidak mengharapkan apa-apa melainkan pahala si Allah Ta'ala. Dan yang ketiga orang yang mati pada hari Jumaat. Dan ketiga orang yang mati pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat, walaupun hadis mati hari Jumaat ni ialah mutakallam fihi. Ada ulama kata hadis itu dhaif. Ala kulli hal, hari Jumaat adalah hari yang mulia, betulnya. Hari Jumaat adalah hari mulia. Ulama kata, ada yang kata hasan, ada kata dhaif. Semua andaian ulama lah. Andaian ulama. Ulama ni kaji begini,
ulama ni kaji begini, ulama ni kaji begini. Hakikatnya Allah saja yang tahu. Dulu terkenal zaman dulu, ini terkenal nama sekian-sekian, kan? Orang kata ulama hadis, terkenal lah. Contoh Syekh Ibn Qayyim, ulama hadis, kena ulama hadis. Tiba orang kaji pula tengok banyak hadis dhaif dia masuk juga hadis dhaif. Kita di ahli sunnah ramai, Syekh Ibn Hajar Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Al-Imam As-Sakhawi, semua ulama hebat. Datang pula orang zaman moden ni, nama pula Syekh Nasruddin Albani. Bila zaman sekarang orang kaji Syekh Nasruddin Albani pula, lahir pula Syekh Abdul Qadir Arnauti. Kemudian lahir pula Abu Ishaq ini, kata Syekh Albani juga banyak takhrij tak betul. Yang mana betul? Dulu yang pengikut kuat dia ni, semua telah disahkan oleh Albani, telah didhaifkan Albani. Orang kaji-kaji, dia banyak salah pula tu. Berpaling pula kepada Tuan Syekh ni pula, tak pakai arah. Pula Tuan Syekh ni pula, lahir pula 10 tahun lagi, orang kaji, tak betul. Yang betul ni ada yang ditakhrijkan, dikeluarkan hadis oleh Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar, Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Sebab orang ni terlebih hampir. Orang zaman sekarang ni semua andaian belaka. Itu sebab kadang kata begini, orang tekan jawab. Saya tak kata begitu. Cuba tengok, saya tak kata begitu. Tak kata apa yang betul dia kata. Sebab apa? Sebab dia tasarruf fil fatwa, tergesa-gesa memberi fatwa, tergesa-gesa. Sambung balik kita kelebihan mati pada hari Jumaat, dia kata, yang mana Allah peliharakan dia kerana hari Jumaat ni ialah hari yang mulia si Allah Ta'ala, Sayyidul Ayyam. Kita tengok mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Dalam hadis umum, macam baca surah Kahfi hari Jumaat ke malam Jumaat. Syekh Albani kata malam Jumaat dan hari Jumaat. Semua orang pegang cakap dia. Tiba-tiba ada ulama Mesir pula seorang lagi pun pernah mengaji dengan Syekh Albani ni. Dia kata walaupun guruku kata malam Jumaat, tapi tak betul. Yang betul hari Jumaat. Hari Jumaat. Dia sendiri kontra dengan tok guru dia. Sedangkan banyak hadis nama hari Jumaat, kalau orang pandai bahasa Arab, bila dinamakan Jumaat, tenggelam sahaja matahari, Jumaat lah dia. Contoh, tenggelam saja matahari, maka kita pun bertakbir, kira dah tak boleh puasa dah, kira raya lah, walaupun sembahyang raya besok. Kerana dalam Islam dikira tenggelam sahaja. Oleh sebab itu tenggelam saja matahari pada hari Khamis, malam ni kira malam Jumaat dan Jumaat lah. Begitu. Oleh sebab itu dalam hadis menyebut dalam satu riwayat, wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah, mati pada hari Jumaat dan juga malam Jumaat. Dan malam Jumaat. Qala ba'duhum, saya bacakan huraian ulama hadis. Ulama hadis uraikan hadis ini, faman mata minal mu'minina yaumal jum'ati aw lailatahu, siapa-siapa di kalangan orang yang beriman mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, in uzziba kana azabu sa'atan wahidatan summa yanqati'u, jika ianya diseksa, maka seksaannya saat yang sa'atan wahidah, satu saat sahaja. Itu pulang daripada si Allah, 1 jam ke 2 jam, 1 jam ke 1 minit, itu sa'ah. Mana satu saat, kemudian berhenti. Itu maksudnya, bukan hari itu langsung tak diseksa. Diseksa tetapi dalam tempoh yang singkat.
summa yanqati'u, kemudian terputus, wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan tidak akan kembali sehinggalah hari kiamat. Maka bentuk seksa itu sekejap, tetap diseksa, tapi tidak sepanjang. Ini sebahagian ulama hadis huraikan, kalau tak diseksa, orang yang derhaka kepada Allah, buat dosa, tetap diseksa. Ini sebahagian ulama. Wa kadzalika dhaghtatul qabri wallahu a'lamu. Begitu juga hempitan kubur. Yang beritahu kubur tetap mendapat hempitan kubur, tapi hari Jumaat tu diseksakan dia sedikit. Orang lama dia sedikit. Wallahu a'lam. Hakikatnya Allah saja yang tahu. Ini semua huraian ulama. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullah taala. 3 minit lagi ya. Seterusnya hadis, jikalau mengetahui oleh segala manusia akan pahala bang dan pahala orang yang berdiri pada saf yang pertama, kemudian tiada didapat mereka itu melainkan bahawa berbuang undi mereka itu, sampai terpaksa buang undi. Nescaya berbuang undilah mereka itu atasnya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan pahala memandikan mayit, nescaya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Ini dan sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, lau ya'lamun nasu, sekiranya mengetahuilah manusia. Nabi SAW menggunakan lafaz ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari', alima ya'lamu. Oleh sebab itu fi'il mudhari' ini wudi'al mudhari' mawdi'al madhi liyufida istimrar al-ilmi. Diletakkan fi'il mudhari' tempat fi'il madhi supaya memberi faedah berkekalannya ilmunya. Lau ya'lamu, mana berkekalan mengetahuinya manusia. Itu sebab dalam hadis menunjuk lau ya'lamu, tidak menggunakan lau alima, menunjukkan istimrar ilmi, berterusan pengetahuan. Begitu. Sekiranya manusia ini tahu apa? Ma fin nidai, kelebihan azan, wasaffil awwali, dan saf yang pertama di sudut kelebihan. Kemudian summa lam yajidu, kemudian ia tidak mendapati illa an yastahimu alaihi, melainkan terpaksa berundi. Macam kita dulu nak semayang kan, 40 orang, katakan 40 orang, negeri lain lagi 12 orang. Dia kata kalau 12 orang ni kiamat dah, aku sampai kiamat tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat. 40 pun tahun depan baru dapat. Giliran kalau selagi kekal 40, tahun depan pun belum tentu. Tahun depan. Itu sebab kita Melaka ni kita perluaskan. Dia duduk sembahyang Jumaat boleh di surau yang boleh menempatkan 40 orang. 40 orang. Dia kata, dan saf yang pertama dari sudut kelebihannya, nescaya membuang undi, terpaksa berundi. Kalau dulu terpaksa walking kita sembahyang Jumaat. Kalau kita tak peluahkan sembahyang Jumaat di negeri kita ni, takut orang, dia kata kalau pergi pun bukan dapat, lebih baik aku makan laksa. Oleh sebab itu diperluaskan kerana hajat. Iza zalal mani' adal mamnu. Apabila dah hilang, tak ada COVID-19 ni, COVID-19 ni, kembalilah balik seperti biasa. Kalau lah berterusan sampai 2 tahun, ya teruskan. Sembahyang Jumaat tidak disyaratkan mesti di masjid. Saya bagi contoh. Contohnya masjid, kita nak buat masjid baru,
kita runtuhkan masjid tu, kita semayang kat mana? Ada sebelah tu sekolah agama rakyat, maka dibuatlah semayang Jumaat di situ. Ataupun buat kemah semayang Jumaat. Kemah tu masjid? Kemah tu bukan masjid. Kemah tu kemah, tetapi didirikan Jumaat. Kemah tu, dalam kemah tak boleh semayang tatus masjid, dia bukan masjid. Besok dah siap masjid, runtuh lah, buang kemah tu, dia bukan masjid. Ini menunjukkan sembahyang Jumaat tidak disyaratkan mesti masjid, tetapi tempat yang tertutup gitu. Kedudukannya ialah didirikan Jumaat, tapi dia bukan masjid, tak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau ini masjid, betul dia tahiyatul masjid. Surau-surau diberikan diberikan oleh pemerintah keizinan mendirikan Jumaat sahaja. Berapa banyak surau-surau di universiti dan sebagainya kita benarkan sembahyang Jumaat, besok dah kita tarik balik, kerana dalam keadaan keperluan. Kalau duduk masjid lagi lah, masjid setiap bangunan bawah tu ada macam surau, dia kira masjid dia semua sembahyang Jumaat. Sini khutbah, depan situ khutbah, sebab orang terlampau ramai dan masjid sana tidak dapat menampung, itu pun tak dapat menampung. Adapun dalam kitab, kita mengaji kitab Muniyatul Musalli, berbilang-bilang Jumaat, sini Jumaat, sana Jumaat, sunat semayang zuhur. Ditakuti kita takbiratul ihram lebih mana terlewat daripada masjid yang pertama, maka menyebabkan semayang kita itu batal. Itu dalam kitab Muniyatul Musalli, itu kerana tiada hajat, itu tak ada hajat. Tetapi kalau kerana hajat, dalam mazhab Syafi'i juga membenarkan, sebagaimana dalam negeri kita dah benarkan. Semalam pun dapat lagi, hari ini pun ada yang dapat kebenaran. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang dalam huraian hadis, iaitu huraian kelebihan dia azan. Jadi muazzin saf yang pertama, saf dan pertama, dan juga satunya semayang fardu isyak, semayang fardu isyak. Hadis ini panjang. Muazzin saf pertama dan semayang fardu isyak. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.